Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni kita nak sambung pembelajaran semalam, which is semalam kita dah belajar apa tu matriks, peringkat dia, unsur, matriks sama tu apa, tambahan tolak, and then mendarab matriks dengan suatu nombor. So, saya baru ajar untuk pendaraban bagi pendaraban skala. Jadi, hari ni saya nak sambung untuk pendaraban dua matriks. So, macam mana kita nak darab bila melibatkan dua matriks? Jadi kat sini saya bagi contoh Saya terang kat sini. Kita start. Kita akan belajar 3 benda hari ni, iaitu pendaraban 2 matriks, matriks identiti dengan matriks songsang. Okay. So untuk pendaraban 2 matriks, pendaraban 2 matriks, macam mana kita nak tahu pendaraban 2 matriks ni boleh dilakukan atau tak? Dia tak semestinya boleh dilakukan. Jadi contoh, kalau saya tulis kat sini, contoh matrik, kita dah belajar semalam pasal peringkat. Jadi contoh saya tulis 1, 2, 6, 4. And then dekat sini 1, 2, 4, 5. Okay. So first, kita tengok dulu dia punya peringkat. Untuk pendaraban 2 matriks, peringkat bagi matrik sangat-sangat penting. Peringkat matrik sangat penting. Sangat penting. Okay. So dari sini kita tengok, ini adalah peringkat dia 2 dengan 2. 2 by 2. And then yang ni pun 2 by 2. Saya sebut in English sebab senang sikit, 2 by 2. Okay. So bila kita tengok dekat sini, untuk pendaraban 2 matrik, kita kena tengok yang ni, yang belakang ni, lajur dengan lajur yang pertama, lajur bagi matrik pertama adalah sama dengan baris bagi matrik kedua. Saya tak suka hafal tau. Saya akan tulis dia punya peringkat, and then saya akan tahu saya boleh cut. Bila sama saya akan cut. Maksudnya diorang ni boleh dilakukanlah pendaraban 2 matriks. So kita akan continue pendaraban. Kita akan dapat hasil dia nanti 2 by 2, 2 by 2. Jawapan akhir nanti. So jawapan akhir nanti kita akan dapat dalam bentuk A, B, C, D, iaitu 2 baris dan 2 lajur. Macam tu. And then contohlah, kalau saya bagi lagi satu, nak bagi nampak dia punya beza tu. Kalau saya bagi kat sini 1, 2, 6, 4, sama macam atas ni. And then dekat sini saya bagi 6, 5. Macam ni. So apa-apa pun, first kamu tulis dulu peringkat. So untuk peringkat, kita akan dapat yang ni adalah 2 by 2. Sama macam tadi peringkat dia. And then yang ni adalah baris 1. Ni adalah baris 2. Ini adalah lajur 1. So ini adalah 2 by 1. Sebab lajur dia ada 1 je kan, yang semalam kita belajar. And then dari sini kita tengok, nampak tak ni sama? So bila ni sama, kita boleh lakukan pendaraban 2 matriks ni. So kita cut. Ending dia kita akan dapat matrik dalam bentuk yang depan dengan yang belakang ni, 2 by 1. So 2 by 1 ni macam mana bentuk dia? Bentuk dia yang macam ni lah, which is kita akan dapat 2 baris and 1 lajur, A, B. Okay, kita akan dapat ni macam ni. Saya just nak tunjuk apa bentuk yang kita akan dapat. Bukan buat matrik lagi, bukan buat pendaraban lagi. And then saya bagi lagi satu contoh, nak bagi nampak. And then saya tulis kat sini 1, 2, 6, 4. Sama je, saya ambil yang ni dulu. And then satu lagi saya buat 5, 4, 6. Contoh. Okay, so dekat sini kita tengok dia. Dia ada yang ni 2 by 2, iaitu 2 baris, 2 lajur. Yang ni kita ada baris dia 1. And then lajur dia lajur 1, lajur 2, lajur 3. So ini adalah bentuk dia 1 by 3. Jadi dari sini saya tak boleh cut. Sebab ni 2, ni 1, dia tak sama. Jadi saya tak boleh nak cut. Bila tak boleh cut, maksudnya ni pendaraban tidak boleh dilakukan. Tak boleh dilakukan. Okay. So untuk yang ni, kamu sangat penting untuk tahu peringkat matriks. Untuk lakukan pendaraban 2 matriks. Macam mana nak buat pendaraban 2 matriks ni bila boleh dilakukan? Okay, saya tunjuk yang pertama 1, 2, 6, 4. 1, 2, 4, 5. Okey, tadi saya dah cakap ini adalah 2 by 2, ini adalah 2 by 2.
So kita cut, ending dia kita akan dapat depan dengan belakang, iaitu hasil dia kita akan dapat 2 by 2 matrix. So 2 by 2 matrix ni kita akan dapat A, B, C, D. Jadi untuk pendaraban macam mana kita nak buat? Okay, saya tunjuk satu-satu. Ini adalah baris 1. Baris 1, baris 2. Laju 1, laju 2. Lepas cut, kita tinggal akan bermain dengan baris je dekat sini. Baris 1, baris 2. And then yang belakang ni kita dah cut dia punya baris. Kita akan bermain dengan laju sahaja. Ingat tahu macam tu tahu. So dekat sini kita akan buat yang pertama adalah baris dengan laju pertama. Jadi kita akan dapat kedudukan dia adalah di baris 1, laju 1, iaitu di kedudukan A. Macam tu. Okay, so saya tunjuk macam mana nak buat dia. 1 darab 1 tambah dengan 2 darab 4 dapat di kedudukan A. Macam tu. Okay, ni untuk kedudukan A. And then untuk kedudukan B adalah baris yang sama, baris 1, tapi kali ni nak dengan laju 2 pula. So baris 1, laju 2, baris 1, laju 2 adalah di kedudukan B. So kita akan dapat di kedudukan B 1 darab 2 tambah 2 darab 5. Itu cara dia. Okay. And then yang seterusnya, kita nak buat baris 1 dah settle lah. Kita dah darab untuk dua-dua. And then sekarang baris kedua pula. Baris kedua kita tengok dia adalah 6, 4. So nak dapat kedudukan C ni adalah di baris kedua, laju yang pertama. So baris kedua, laju pertama, baru dapat kedudukan C. So kita letak kat sini 6 darab dengan 1 tambah 4 darab dengan 4. Macam tu tau, buat satu-satu. And then yang terakhir, baru kita darab baris 2, laju 2, baru dapat kedudukan D ni. So ni baris 2, laju 2, baris 2, laju 2. Kita akan dapat 6 darab dengan 2 tambah 4 darab dengan 5. So ingat yang pertama kita akan main dengan baris je sebab kita dah cut belakang dia. And then yang ni kita akan main dengan laju saja. Dan dari sini kita akan dapat jawapan, iaitu ni 1 darab 1, 1 tambah dengan 8, 9. And then 6 darab 1, 6 tambah dengan 16. So dapat 22. And then ni 1 darab 2, 2 tambah dengan 10, 12. 6 darab 2, 12 tambah dengan 4 darab 5, 20. 12 darab 20. Tambah 20. 32. So ni jawapan dia. Okay. And then kita buat satu lagi soalan. Yang ni juga yang kita boleh buat ni. So you guys kalau nak try boleh ambil kertas buat sama-sama. Kalau tak faham tanya je. Okay. So ini adalah yang kedua sebab benda ni sangat penting untuk selesaikan matrik nanti. 1, 2, 6, 4. And then 6, 5. Jadi kat sini kita akan dapat matrik akhir dia mesti AB. So sini kita adalah 2 by 2. Ini adalah 2 by 1. Jadi kita cut. Jawapan akhir akan dapat ni dengan ni. Okay, ini first step yang kamu kena buat. And then lepas kita dah buat, baru kita akan darab satu-satu. Jadi first, ni adalah baris 1, baris 2. Kita main dengan baris je sebab kita dah cut yang ni. And then yang ni pula kita main dengan laju je. So laju kita ada laju 1 je. Alright. And then dari sini baru kita buat pendaraban. So baris, laju. So dekat sini baris 1, laju 1 akan di kedudukan A. So kita akan dapat kat kedudukan A ni 1 darab 6 tambah 2 darab 5. Macam tu. And then untuk kedudukan baris 2 dengan laju 1 pula, baris 2 laju 1, baris 2 laju 1 dekat sinilah. Baris 2 laju 1. So kita akan dapat kat sini 6 darab dengan 6 tambah 4 darab dengan 5. Matrik mesti dalam kotak lah. So kita akan dapat jawapan kat sini adalah 6 tambah 10
which is 16. And then 6 darab 6, 36. Campur dengan 4 darab 5, 20. So, dapat kat sini 56. Okay, so ini adalah jawapan dia. Senang je. Bila you practice lalu, nanti you senang lah nak dapat benda ni. So, jom kita buat soalan latihan. Saya ambil ni latihan. And then latihan dia banyak sikit. Oh, lagi satu saya lupa nak cakap. Kalau contoh dia tulis matrik A adalah 1, 5, 6, 2. So, dia kata cari A kuasa 2 macam ni. Ni bukan A kuasa 2 tau. Ni sebenarnya dia nak suruh A darab A. So, kamu tulis 2 kali je lah. Kalau 3 kat situ, kena darab 3 kali lah. Macam tu. Alright? So, jangan takut nampak kuasa 2, kuasa 3 sama je. You just tambah je bilangan matrik tu. Okay? So, dekat sini kita sambung buat soalan. Okay, ni soalan dia. Jadi, jom kita buat sama-sama. Dia kata diberi 4 matriks 3, 6, negatif 1, 2, Q ni dengan ni. Alright. Tentukan sama ada pendaraban matriks berikut boleh dilakukan atau tidak. So, bila nak buat ni, kita kena check dulu dia punya peringkat. So, peringkat penting kat sini. Peringkat. And then, jika ya, nyatakan peringkat hasil darab pasangan matriks itu, which is hasil lepas pendaraban, dan selesaikan pendaraban tersebut. Jadi, untuk sini peringkat penting kita buat satu-satu, which is P. P adalah 3, 6, negatif 1, 2. Ni 2 by 2. Saya tulis siap 2 by 2 matrix. And then, yang Q ni adalah 1, 2. 2 baris, 1 lajur, which is 2 by 1. And then R pula 1, 2, 3. Dia punya baris 1 je, dia punya laju 3. So 1 by 3. And then S. S adalah ada 1, 2 baris. And then 3 laju. 2 by 3. Jadi dari sini, jom kita buat satu-satu. First, PQ. So PQ, kita tengok dulu. Saya just tulis P adalah 2 by 2. Q adalah 2 by 1. So, dari sini, kita sama. Bila sama, kita boleh cut. Jadi, boleh cut, maksudnya ya. Pendaraban boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Saya boleh tulis boleh dilakukan je. And then, kita kena kira lah. Kita akan dapat final answer dia 2 by 1. 2 by 1 ni bentuk dia macam mana? Bentuk dia 2 baris. Dengan 1 laju lah. Macam ni. A, B. Saya just tulis dulu je macam ni. And then QR, Q dengan R. Q adalah 2 by 1. R adalah 1 by 3. Ini pun kita boleh buat sebab sama. So, bila sama dua ni, kita cut. So, ya, boleh dilakukan. And then, final answer kamu akan dapat 2 by 3 matrix, iaitu 2 baris dengan 3 lajur. A, B, C, D, E, F. Which is ni 2 baris dengan 3 lajur. Okay. And then R dengan S. R dengan S ialah R1 1 by 3. And then S adalah 2 by 3. Okay, nampak tak? Tak sama. So, bila tak sama, dua ni tak sama, jadi tidak boleh dilakukan. Pendaraban tak boleh dilakukan lah. Tidak boleh dilakukan. So, yang ni kita tak payah kira lah. Okay. And then, untuk D. D adalah S dengan P. S dia adalah 2 by 3. P dia adalah 2 by 2. So, dekat sini pun sama. Tak sama. So, tak sama. Tak sama. Jadi, bila tak sama, kita tak boleh cut. Jadi, tidak boleh dilakukan. Alright. And then, P dengan S. P dengan S. P adalah 2 by 2. S adalah 2 by 3. So, ni adalah sama. Jadi, kita boleh cut bila sama. 2 dengan 2. Jadi, ini ya, boleh dilakukan. And then, final answer dia kita akan dapat dalam bentuk 2 by 3. 2 dengan 3. So, 2 by 3 kita akan dapat dalam bentuk A, B, C, D, E, F lah nanti.
Okay. And then QP. QP adalah Q2 by 1. Saya tulis atas ni 2 by 1. And then P adalah 2 by 2. So dekat sini tak sama. Jadi ni pun tidak boleh dilakukan. Tak boleh. Okay, so kat sini kita kena buat pengiraan bagi A, B. Ni tak boleh, tak boleh. E. 3 je yang kita kena buat. So jom kita buat sama-sama. Siapa yang dah faham boleh try kira sama-sama. So that yang sebab maths you kena gerakkan tangan Kalau tak nanti kalau faham konsep you tak buat, nanti takut you tak faham juga. Okay. So kita buat dulu soalan A. So A adalah PQ. And then kita dah tahu ending dia kita akan dapat 2 by 1. Kita akan dapat dalam bentuk AB lah. Macam ni. Alright. So kita salin balik soalan dia. P adalah 3, 6, negatif 1, 2. Q adalah 7, 9. So bila dapat macam ni, first kita tahu dekat sini kita dah cut bahagian dia punya belakang. Ni kita cut bahagian depan. Jadi kita akan bermain untuk yang pertama ni baris sahaja. So ni baris 1, baris 2. And then belakang ni kita dah cut dia punya baris. Kita bermain dengan lajur sahaja. So kat sini kita akan bermain dengan lajur 1. Jadi dari sini kita akan darab satu-satu, which is yang ni dengan yang ni dulu. Baris, lajur. So untuk baris 1, lajur 1, kita akan dapat di kedudukan A. Baris 1, lajur 1. So dekat sini just darab 3 darab dengan 7 tambah 6 darab 9. And then untuk yang kedua adalah baris kedua lajur pertama, iaitu kedudukan B. Baris kedua lajur pertama. Sini baris lajur. So kita akan dapat negatif 1 darab 7 tambah 2 darab 9. So ni dapat jawapan teruslah, which is ni 3 darab 7 21 tambah dengan 6 darab 9. 6 darab 9 saya tekan terus So dapat 75. And then negatif 1 darab 7 tambah dengan 2 darab 9. So dapat 11. So ni jawapan dia. Alright. And then next adalah B. B tadi kita dah kata QR, kita akan dapat final answer dia. QR adalah A, B, C, D, E, F 2 by 3. A, B, C, D, E, F. Okay, makin panjang dia punya pengiraan. So Q salin balik. Q adalah 7, 9. R adalah 4, 8, 5. Tengok nombor dia simple je. Tapi dia bermain dengan baris and lajur. Jadi kita tahu tadi Q dengan R ni kita dah cut bahagian belakang untuk Q. Jadi kita akan bermain dengan baris sahaja. So baris dia ada baris 1, baris 2. Tulis dulu. And then untuk R ni kita dah padam bahagian baris. So kita akan bermain dengan lajur je. So lajur kat sini ada lajur 1, lajur 2, lajur 3. Lepas you tulis baru you akan nampak you nak kena buat apa. And dari sini kita bermain dengan baris 1 dulu. So ni baris baris ni dulu. So baris 1, lajur 1 kat sini dulu. So baris 1, lajur 1 adalah di kedudukan A, which is kita akan dapat 7 darab 4. And then baris 1, lajur 2. Baris 1, lajur 2 adalah kedudukan B, iaitu 7 darab 8. And then yang ketiga, baris 1, lajur 3, iaitu di kedudukan C, 7 darab 5. Nampak tak? Saya tak bulat-bulat dah ni. So maksudnya ini dengan yang ni, lajur 1. And then baris 1 dengan lajur 2 pula. And then baris 1 dengan lajur 3 pula. Satu-satu. So you dapat yang ni untuk tengah. And then belakang sekali baris 1 dengan lajur 3. And then yang bawah dia adalah baris 2 di kedudukan D lah. Pertama ni baris 2 dengan lajur 1.
which is you akan dapat 9 darab dengan 4. Kedudukan D lah. And then baris 2, laju 2. Dekat tengah ni pula 9 darab 8. And then yang ketiga baris 2, laju 3, which is kat sini lah 9 darab 5. So kita dapat macam ni. So final answer dia ialah 7 darab 4, 28. 8 darab 7, 56. 7 darab 5, 35. 9 darab 4, 36. 9 darab 8, 72. 9 darab 5, 45. So ni adalah jawapan dia lah. Okay. And then E. Last untuk pendaraban 2 matrix. So E adalah P darab S. So P darab S, kita dah tahu ending dia kita akan dapat 2/3, iaitu sama macam tadi. A, B, C, D, E, F. Kita akan dapat bentuk dia. A, B, C, D, E, F. Macam ni bentuk dia. And then kita dah tahu kita akan cut di bahagian P. Okay, saya salin dulu. P dia apa? S dia apa? P dia adalah 3, 6, negatif 1, 2. S dia pula adalah 0, negatif 6, 1, 3, 11, negatif 2. Dia makin banyak. So you guys kena faham dia punya basic dulu sebelum you dapat buat yang panjang-panjang ni. Alright. So tadi kita dah P ni, kita dah tahu kita akan guna dekat dia punya baris sahaja. Baris sebab kita dah cut di bahagian lajur. And then dekat bahagian S, kita dah cut di bahagian baris. Kita akan guna lajur sahaja. So dekat sini tulis siap-siap. Ni baris 1, ni baris 2. Kita akan main dengan 2 ni je. And then dekat bahagian matrik kedua, kita akan bermain dengan lajur. Lajur 1, lajur 2, lajur 3. So dari sini, kita buat satu-satu. Which is first, baris 1. So baris 1 dengan lajur 1 dulu. So baris 1, lajur 1, kita akan dapat di kedudukan A. Baris 1, lajur 1, A. So kita akan dapat kat sini 3 darab 0 tambah dengan 6 darab 3. And then baris 1, lajur 2 pula. Baris 1, lajur 2 di kedudukan B. So kita dapat kat sini 3 darab dengan negatif 6 tambah 6 darab 11. And then next adalah dengan lajur ketiga pula. So lajur ketiga adalah sini. So baris 1, lajur ketiga adalah kedudukan C. So kita akan tengok kat sini 3 darab 1 tambah dengan 6 darab negatif 2. Contoh. Okay, so settle di bahagian baris 1 ni dan darab dengan lajur setiap lajur. And then baris kedua pula. Baris kedua yang ni. So baris kedua kita darab dengan lajur 1, kita akan dapat di kedudukan D. Baris 2, lajur 1. Baris 2, lajur 1 kat sini. So kita akan dapat negatif 1 darab 0 tambah dengan 2 darab 3. Okay, next adalah baris 2, lajur 2. Baris 2, lajur 2. So dekat kedudukan E. Baris 2, lajur 2. So kita buat negatif 1 darab negatif 6 tambah 2 darab 11. And then yang ketiga, baris 2, lajur 3. So dekat kedudukan F. Jadi kat sini you akan dapat negatif 1 darab 1 tambah 2 darab negatif 2. Baru dapat. So you kena faham tau konsep baris lajur. Baris lajur. Tengok kedudukan dia untuk senang. Alright. So dekat sini kita just kira lah, which is 3 darab 0, darab tambah dengan 3 darab 6, 18. And then dekat sini 0 juga. Lepas tu 2 darab 3, 6. And then dekat sini 3 darab negatif 6 tambah dengan 6 darab 11. So dapat 48. And then kat sini negatif 1 darab negatif 6, 6 tambah dengan 22. So 28. And then yang ni pula 3 tambah dengan negatif 12. So negatif 9. And then yang ni negatif 1
tambah dengan negatif 4. So negatif 5 ni adalah final answer dia.